Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk topik hari ini saya akan menerangkan tentang jenis support dan resisten. Okey, sebelum ni saya dah terangkan macam mana konsep asas support dan resisten. So hari ini saya akan terangkan macam mana jenis-jenis support resisten lah. So support resisten ni dia tak ada satu je, dia ada banyak jenis. So kita kena tahu sebab kita nak guna every support resistance tu kita nak guna ada masa dia. Ada masa kita nak guna macam ni, ada masa kita nak guna macam ni. So kita kena tahu banyak benda supaya kita more flexible. Kita tak fokus satu benda sahaja. Sebab kalau kita nak fokus horizontal sahaja pun kita tahu market bergerak zigzag. Bergerak zigzag, dia tak bergerak straight line. So tak boleh juga nak fokus horizontal support and resistance saja. So yang pertama adalah horizontal support dan resistance. Okey, horizontal support dan resistance ni, kalau kita tengok horizontal support resistance ni, dia punya apa ni, bentuk dia. Okey, ni contoh price. Ni contoh resistance, ni support. So ni horizontal lah. Okey, ni price bergerak. So price bergerak kat support, dia pergi ke resistance, jatuh balik. So jatuh, lepas tu dia break. So ni horizontal support resistance. Kita menggabungkan dia punya sama ada high, low ataupun dia punya closing price. Okay. So seterusnya adalah dynamic support and resistance. So dynamic support resistance ni macam apa yang saya gunakan adalah menggunakan moving average. Saya gunakan moving average. Saya tak guna Bollinger Band atau any technical indicator yang lain. Dynamic SNR ni saya menggunakan untuk dynamic support resistance saya gunakan moving average. Moving average yang saya gunakan adalah MA10, EMA20, MA50 dan juga MA200. So saya guna 4 MA lah. Okey, seterusnya trend line. Okey, trend line ni ibaratkan kalau price naik, so kita boleh lukis trend line lah. Kita boleh lukis trend line. So kita menggabungkan low, and then kita menggabungkan dia punya high. Kalau dia menurun macam ni, so kita boleh lukis trend line. So kita tahu lah trend line dia tu downtrend ke uptrend ke. So kalau macam uptrend, dia punya lower dia akan membuat higher low. Maksudnya low sebelum tu lagi tinggi daripada low sekarang lagi tinggi daripada low sebelum, lagi tinggi daripada prior low. So kalau high, dia akan lebih tinggi daripada prior high. So bila kita nak beli adalah bila dia breakout dia punya downtrend line lah. Okay, ni kita panggil trend line. Bila dia breakout trend line ni. Okay, so bila kita nak ride the trend, selagi dia bertahan atas trend line ni, so kita boleh ride. Once dia break, kita tengok dari segi confirmation. Kalau dah 2-3 hari dia break, so boleh untuk cut loss dulu. Tapi trend line ni dia detect awal lah. Trend line ni saya perasan dari segi pengalaman, trend line ni dia lagi awal lah daripada dynamic support resistance. Kalau macam indicator ni dia lambat sikit dia punya. Yelah, sebab indicator dia still based on price action. So trend line ni antara yang paling cepat lah kalau kita nak detect perubahan trend tu. Basically trend line ni lagi banyak lah, lagi cepat lah. Cumanya trend line ni dia tricky. So trend line ni dia ada 3 jenis. Okay, trend line ni ada 3 jenis. Ada inner, outer dan juga inner, outer dan juga curve trend line. So dia memang, that's why trend line ni antara yang saya jarang gunakan lah. Saya akan gunakan bila betul-betul benda tu obvious saja. Kalau tak saya tak confident and then saya tak confirm, saya tak gunakan. So saya lebih fokus more to horizontal trend line dan juga dynamic support and resistance lah. Macam dynamic support resistance tadi saya gunakan moving average. So horizontal
dia bergerak melentang lah. Kalau dynamic support resistance, saya gunakan moving average MA10, MA20 dan MA50 200 dan juga trend line. And then next is channel. Okay, channel ni dia lebih kurang macam trend line, tapi dia bergerak macam ni. Okay, channel ni dia macam ni. So price tu akan bergerak macam ni. That's why kalau basically trend channel ni, kalau price bergerak dalam channel ni, maksudnya dia uptrend, tapi kita panggil dia weak uptrend. Weak uptrend. Maksudnya dia uptrend, tapi dia bukan uptrend yang yang laju lah. Bukan uptrend yang dia slow. Kalau dalam stage analysis dia panggil slow rising stage 2. Maksud dia buat kenaikan tapi dia slow, and then dia bergerak dalam channel. Angle dia pula selalunya angle dia selalunya 45 degree. Dia tak stick. So bila dia break macam ni, baru dia akan bergerak laju dan juga lebih menegak lah dia punya price movement. So selalunya channel dia akan lebih landai lah, lebih rendah. So angle dia pun akan less than 45%. So kita kena tahu juga angle ni. Okay, angle ni bila lagi tinggi, dia akan lagi price tu akan lebih tak sustain. And then kalau lagi landai, dia lagi rendah dia punya angle, maksudnya dia punya market kenaikan dia tu lagi low lah, low momentum. Okay, seterusnya dia ada gaps. Okay, kita tengok. Seterusnya ada gaps. Gaps ni macam mana? Gap ni kalau kita perasan dalam market, gaps ni dia ada, okay, price gerak, lepas tu dia ada tempat yang tak ada trading activity. Okay, dia tak ada trading activity. So gaps ni ada 3 jenis lah. So nanti saya akan terangkan lebih detail tentang gaps. So tapi basically gaps ni dia ada tempat yang tak ada trading activity lah. So dia ada indecision antara buy and sell. So bila tak ada terlampau price movement tu terlampau bull ataupun terlampau bullish, so dia ramai sangat orang nak beli dekat harga yang tinggi, so berlakunya gaps. So kita nak trade gap. So gaps ni kat sini kita panggil apa gaps, gap support. Okay, so kalau dekat sini lower gap support. So dia akan ada 2 lower gap support. So dia dia tak semestinya akan tutup gap. Itu benda kita panggil, dia tak semestinya akan tutup gap dalam jangka masa yang terdekat. So kita kena faham tak? And then kalau macam breakaway gap, iaitu gap yang mula-mula trend ni, kadang-kadang dia tak fill the gap juga. Tengok market lah. Kalau market very bullish, dia tak test pun lower gap support ni, dia terus naik lah. Kadang-kadang dia test balik. So kena tengok lah. Tapi ini akan menjadi contoh kalau macam guna moving average and then ada gap, saya lebih utamakan gap lah. Okay, contoh macam ni, kat sini ada gap kan. So saya lagi utamakan gap lah, sebab gap ni sebenarnya salah satu support yang kuat juga. Itu adalah gap. Ini adalah lower gap support, ini dah adalah upper gap support. So itu sahaja untuk 5 jenis support dan resistance yang saya selalu gunakan, iaitu horizontal support and resistance, dia bergerak horizontal. Dynamic support and resistance, iaitu menggunakan indikator moving average. 4 moving average yang saya gunakan. Dan seterusnya adalah trend line. Okay, trend line. So boleh lukis trend, boleh lukis trend line. And then channel,
Channel bergerak dalam channel lah. So yang ni boleh tengok dekat trading view, channel macam mana lukis. Nanti kita akan try go through contoh-contoh setiap support resistance lah. Yang untuk video kali ni saya akan terangkan jenis-jenis support resistance saja. So untuk gaps, dia ada gaps. Maksudnya price, and then lower support gap, and then ada upper support gap. So itu adalah 5. 1. So ini adalah 2. And then trend line 3. Channel 4. Dan juga gaps 5. So ini adalah 5 jenis support dan resistance yang kita perlu tahu. So itu sahaja untuk perkongsian topik hari ni, 5 jenis support dan resistance. That's all for me. Thank you so much. Assalamualaikum.